bersama dengan narasumber yang sudah pun kita hadirkan di sini. Alhamdulillah, ya, kita bawakan 3 orang narasumber terus yang kami perkenalkan untuk membicarakan mengenai salah satu lagi program ataupun acara yang memeriahkan Brunei December Festival. Pastinya berlangsung di bulan Disember, tapi bila itu yang akan dijelaskan. Jadi alhamdulillah kami alulukan dan kami perkenalkan Yang Mulia Awang Muhammad Azli bin Salim, Penghulu Mukim Zon 1 Kampung Air, dan juga kami hadirkan Yang Mulia Dayang Nadira binti Jambo, Pengetua, dan juga Muhammad Zuno Kartuno Haji Ali, Presiden Persatuan Badminton Negara Brunei Darussalam. Hadir ke studio pagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ya. Ini dia Festival Belia dan Sukan Pantai Muara 2025 dalam hasrat juga memeriahkan Brunei December Festival. Mungkin kita terus saja kepada agenda kita ini, ya, tuan, puan, ya. Kami ajukan dulu soalan pertama ini kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Azli selaku Penghulu Mukim Zon 1 Kampung Air. Mungkin dapat menerangkan apakah program yang akan berlangsung dan apa objektif bila akan diadakan? Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penerbit Rampai Pagi dan akan penyampai atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menerangkan sedikit sebanyak mengenai Festival Belia dan Sukan Pantai Muara 2025 yang juga dikenali sebagai acara santai Pantai Muara 2025. Festival Belia dan Sukan Pantai Muara 2025 ini merupakan acara yang julung-julung kalinya diadakan oleh Majlis Perundingan Mukim Zon Kampung Air bersama-sama dengan Jabatan Daerah Brunei Muara, Momentum Misi Platform Belia MMPB, Sports Malaysia, Persatuan Badminton Negara Brunei Darussalam, Cosmopolitan College, kemudian beberapa rakan strategik seperti Makan Ceria Sendirian Berhad, McDonald's, Primarts, Big Three Athletes, T-Box, Bifas, dan disokong oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, dan dijayakan oleh Imagine Sendirian Berhad. Festival ini merupakan satu pengisian utama Brunei December Festival yang ke-9, yang mana ianya akan menghimpunkan santai aktiviti keluarga, sukan pantai, kesedaran komuniti, kreativiti dan riadah sepanjang ujung minggu. InsyaAllah acara ini akan berlangsung pada 5 hingga 7 Disember 2025 yang akan datang. Bagaimana pula dengan objektif penganjuran acara ini? Antara objektif utama acara santai Pantai Muara 2025 ini, yang pertama sekali adalah mewujudkan satu komuniti yang aktif, sehat dan bersatu padu. Ini satu ruang komuniti yang insya-Allah yang akan menyatukan semua lapisan masyarakat. Bukan sekadar acara pantai, tetapi ia sebuah platform yang menggabungkan keluarga, belia dan komuniti yang bersatu dan bersemangat. Kemudian objektif lain ialah memperkasa belia dengan memberikan mereka ruang untuk menjadi sukarelawan, pemimpin, pasukan fasilitator dan penyelaras acara yang boleh melatih keyakinan diri, kepimpinan dan semangat kerja berpasukan. Kemudian mengukuhkan kerjasama antara kerajaan dan masyarakat. Acara ini menghimpunkan semangat persepahaman, sokongan yang kuat daripada agensi kerajaan dan swasta yang ikut serta, NGO dan komuniti tempatan bagi menggambarkan semangat kerjasama whole of nation approach dengan izin demi manfaat masyarakat. Dan uniknya dalam acara ini juga kita ni akan memperkenalkan sukan baru iaitu badminton, yang mana acara ini juga merupakan kesinambungan kerjasama di antara Majlis Perundingan Mukim Zon Kampung Air dengan Sports Malaysia, Persatuan Badminton Negara Brunei Darussalam, yang mana sedikit sebanyak akan diterangkan oleh rakan kita Tuan Presiden. Jadi itu dia dah sedikit sebanyak mengenai dengan Festival Belia dan Sukan Pantai Muara yang
buat kali ke-9 di mana di antara objektif-objektifnya pun sudah pun dinyatakan oleh Tuan Mulus betul tadi, iaitu mewujudkan satu komuniti yang aktif, sihat dan bersatu padu, memperkasa belia dan memperkenalkan sukan baru iaitu air badminton, dan terakhir adalah mengukuhkan jaringan kerjasama antara kerajaan dan juga masyarakat. Jadi ini adalah untuk mempersatukan lagi keharmonian di masyarakat negara Brunei Darussalam. Dan mungkin untuk soalan seterusnya dapat kita ajukan kepada Yang Mulia Puan Dayan Nadirah ni iaitu mengenai dengan apakah di antara acara-acara ataupun pengisian aktiviti yang diadakan sepanjang 3 hari program berlangsung ini, Puan. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Puan atas soalannya. InsyaAllah nanti ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan nanti, termasuk air badminton, iaitu ia punya workshop, awareness dan juga competition. Ada juga aktiviti untuk budak-budak kecil seperti kids beach soccer, pound fit, fun games ada juga, recycle canvas mural, bootcamp, creative arts, persembahan daripada institusi pelajar-pelajar, magic show, dan yang akan dinantikan nanti juga ada pancaragam tentera laut, dan pelbagai lagi aktiviti keluarga. Di samping itu juga ada vendor-vendor belia, coffee vendor, sama ada glamping yang sebelah. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi mari kita sesamalah beramai-ramai untuk mengunjungi Pantai Muara nanti pada 5 hingga 7 Disember. Bis kita boleh je membawa healing chair ataupun picnic mat masing-masing. Di samping acara ini juga pihak penganjur ingin memberi kesedaran awam tentang penjagaan alam sekitar. Disarankanlah kepada para pengunjung untuk membuang sampah di tempat yang disediakan atau membawa balik sampah. Baik, itulah Maritah beramai-ramai mengunjungi Pantai Muara bermula 5 hingga 7 Disember 2025. Kita paparkan poster pemberitaan Santai Pantai Muara 2025 Ini merupakan festival belia dan sukan di Pantai Muara bersempena dengan Brunei December Festival. Kami paparkan dulu poster pemberitaannya. Jadi sekali lagi bermula 5 hingga 7 Disember. Habis kita boleh membawa healing chair masing-masing ataupun piknik mat masing-masing sambil berpartisipasi dengan beberapa aktiviti yang telah pun diaturkan. Dinyatakan itu dari segi permainan ataupun pengisian itu mesra semua peringkat umur. Ada kids beach soccer, pound feet, fun games. Ini yang menarik minat ni. Air badminton. Jadi betul. Sesuatu yang mungkin agak jarang kita ni dengar. Hatta barangkali ada yang apa tu air badminton itu memang cuma lambungnya shuttlecock itu di udara, tapi apa sebenarnya air badminton? Kami secara eksklusif turut menghadirkan Presiden Persatuan Badminton Negara Brunei Darussalam, Tuan Muhammad Zuno Kartuno. Jadi Tuan, barangkali dapat ni bercerita sedikit ni mengenai dengan apa kan sebenarnya sukan baru air badminton ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, actually sebenarnya air badminton ini macam badminton juga, tapi ianya diadakan di luar. Jadi dipanggil air badminton lah. Perbezaannya saja, air badminton ini ia ada 3 adalah di kawasan luar, ada 3 sama ada ia on surface yang keras, padang dan pantai. Ada 3 area. Jadi dan penggunaan shuttle-nya ada berbeza. Seperti yang nampak di sini ada dua jenis lah shuttle, iaitu warna kuning sama yang warna pink ni lah. Just quite thermoplastik. Ia diperbuat daripada termoplastik yang khusus dimain untuk luar, di mana ia boleh dapat bertahan dengan kelajuan angin 12 km sejam. Jadi ya a bit barat. Jadi pada kali ini kami memperkenalkan air badminton ini bermain di pantai. Jadi itu antara lain kalau dapat kita lihat di kaca TV. Ini bukan lagi dipanggil shuttlecock tetapi air shuttle. Air shuttle. Yang diperbuat daripada termoplastik dan dari segi orang mas baratnya tu lebih barat berbeza daripada shuttlecock biasa. Dan air badminton ini katakan itu ia diadakan di luar kawasan bangunan. Jadi sama ada di mana tadi padang, di kawasan rata ataupun di pantai.
Tapi kalau main di pantai itu lebih mencabar kali ya. Ya betul. Macam mana? Lebih mencabar. Dengan angin. Bermain di pasir, kawasan pasir. Tapi kami difahamkan sebelum barangkali ada competition, ada pertandingan, juga akan diadakan apa tu workshop bengkel dan apa tu memberikan sedikit taklimat mengenai dengan badminton ini. Ya, betul. Sepanjang 3 hari festival itu nanti pihak persatuan akan mengadakan sesi perkenalan bagaimana cara bermain badminton ini. Jadi dalam badminton ini ia seperti mana yang kita lihat normal seperti biasa kejohanan badminton kita ni ada single, double, perseorangan lelaki, double. Tapi dalam badminton ada satu kategori yang baru iaitu kena panggil triple. Bermain 3 orang. 3 orang. Ya, jadi bermain 3 orang. Jadi ada peraturan yang perlu diketahui. Jadi semasa festival itu nanti kami akan menunjukkan ada klinik menunjukkan dan peserta-peserta yang hadir akan dapat mencuba try out bagaimana bermain badminton di pasir itu di luar. Siapa yang boleh menjadi peserta itu nanti? Pesertanya terbuka. Jadi pada student, remaja. Adakah ianya mempunyai bayaran ataupun secara percuma tu? Secara percuma. Percuma. Jadi siapa-siapa yang hadir mau belajar ataupun mau try out boleh hadir. Boleh. Macam mana pelaksanaannya? Adakah setiap hari itu dibukakan penyertaan dan ada kompetisinya ataupun mungkin hari Jumaat pendaftaran, seterusnya Sabtu barangkali taklimat dan juga bengkelnya, kliniknya dan hari Ahad baru pertandingan. Macam mana cara pelaksanaannya? Baik, ia bermula pada 5 hari bulan pagi. Jadi pada peserta student yang hendak mengenal atau menghadiri sesi klinik, mengetahui, jadi mereka perlu hadir, iaitu pada pagi kami ada sesi pertama dan petang ada sesi kedua, iaitu klinik dan try out. Dan petang sama juga kami ada buat pendaftaran klinik dan try out. Dan pada hari Sabtu pagi ada sekali lagi, iaitu klinik sama try out, dan sebelah petang akan bermulanya ada mini tournament, ada competition yang kecil pertandingannya yang membawa daripada hari Sabtu petang sehingga hari Minggu pagi petang. Baik ya. Apa lagi minta maaf mungkin kami lebih masa kepada badminton memandangkan ini antara pengisian yang akan diharap dapat menarik ramai penyertaan dan juga pengunjung secara langsung. Apa perbezaan lagi selain daripada air shuttle-nya, mungkin ada perbezaan lain dari segi mungkin dari apa tu orang tanya dengan badminton yang biasa dilakukan indoor. Raketnya macam mana dengan apa tadi panggil court-nya. Macam mana dengan peraturan tadi dinyatakan, adakah boleh nama menggunakan kasut kah ataupun macam mana, ada jenis kasut khas kah ataupun macam mana? Baik. Tidak banyak perbezaan dengan dari segi peraturan. Yang hanya berbeza iaitu sukatan skotnya. Jadi kalau tengok di Dewan badminton terlalu banyak garisan. Betul. Jadi dalam badminton tidak banyak garisan kecuali yang the whole rectangle persegi dan ada satu line saja. Iaitu menentukan permulaan yang kena panggil di bahagian shot lah depannya. Itu saja. Untuk mengumpul mata, tidak, kawasan itu yang tidak boleh gugur. Yes. Dia boleh gugur. Air shuttle-nya. Jadi raket menggunakan raket yang sama, yang biasa, tapi lebih recommend lah menggunakan tension yang rendah. Jadi maksudnya tension rendah tu apa tuan? Ikatan tali itu jangan kencang. Kekencangan tangsi ataupun tali. Sudah Zara? Ya, tapi sebenarnya ingin juga saya tanyakan mengenai dengan atur cara ni Puan kepada Puan Nadira memandangkan pelbagai aktiviti-aktiviti yang diadakan. Jadi mungkin ada waktu-waktunya seperti contoh saja Kids Beach Soccer ini waktunya bila diadakan dan Palfit bila diadakan. Jadi mungkin para penonton ataupun ibu bapa yang ingin membawa anak-anak mereka ini dapatlah mengatur
jadual dan waktu-waktu mereka untuk pergi ke tempat tersebut. Mungkin dapat dikongsikan. Terima kasih Puan atas soalannya. InsyaAllah acara-acara tersebut akan bermula pada hari Jumaat pukul 2 petang hingga 5 petang dan juga pada hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 5 petang as well as hari Sunday sama julah hari Ahad. Tapi punya waktu-waktunya akan kami maklumkan di dalam kami punya IG pantai-santai.bn. So insyaAllah nantikanlah. Jadi boleh mengetahui di sana ya, pantai-santai.bn. Jadi boleh mengetahui urutan ataupun atur cara activities. Instagramnya mungkin dapat dikongsikan ni Puan. Boleh. Instagram yang namanya mungkin pantai-santai.bn. Itu sebenarnya nama Instagramnya. Jadi untuk lebih mudah kita nilah merangka dan merancang bila kesesuaian masa untuk kita ni berkunjung ke pantai muaranya, bukan di pantai mana-mana tapi pantai Muara. Nyata sudah Santai Pantai Muara 2025 Jelong Kali diadakan bagi kolaborasi 3 agensi inilah tuan. Baik, barangkali untuk akhirnya harapan penganjur sendiri untuk penganjuran Santai Pantai Muara 2025 sempena Brunei December Festival. Baik, terima kasih. Harapan pihak penganjur supaya ramai-ramai datang ke festival ini, kerana ia bukan saja aktiviti disediakan tapi bahkan juga bermacam-macam adalah peluang dan pengalaman insya-Allah. Selain itu juga kami harapkan supaya orang ramai dapat menikmati semua acara yang disediakan, ikut serta mengisi hujung minggu bis kita lah, insya-Allah. Mungkin kita sempat untuk mengajukan satu lagi soalan kepada Puan Nadira. Apa bentuk penglibatan dan kontribusi daripada agensi institusi pendidikan Puan sendiri dalam penganjuran Santai Pantai Muara ini? Alhamdulillah Puan, actually daripada institusi pengajian tinggi kami ada membawakan sukarelawan yang akan ikut serta untuk menolong untuk acara tersebut, dan juga daripada vendor belia, daripada alumni untuk membawakan samalah, berjual-jual, persembahan daripada pelajar-pelajar dan juga creative arts activities lah untuk para pengunjung, insyaAllah. Jadi maksudnya di sini Puan akan ada juga persembahan pentas selama 3 hari itu, mungkin dari siang ke petang ke malam, ataupun spesifikasi sebelah malam saya persembahan ataupun macam mana? Untuk hari Sabtu dan juga hari Ahad akan diadakan pada pukul 2 hingga 5 petang sahaja. Okey. Jadi itu yang dinyatakan tadi Yoni Umur digalakkanlah atau ada akan membuat aktiviti glamping pada malam sana, kerana saya rasa sudah menjadi trend juga masanya. Kalau hujung minggu itu bukan hanya di Pantai Muara, rasanya di pantai-pantai daerah lain pun yang seronoknya keluarga ni yang merancang ni. Tadi glamping mingguan ni. Jadi itulah kadang-kadang bantar tanah anak kamunya. Kira Nini yang akan berglamping ni, antara anak-anaknya mendangani kaminya tidur di pantai, buat kemahnya malam. Jadi esok tadi menyalai. Jadi mungkin boleh merancang aktiviti macam tu untuk mencipta satu momen baharu dalam kehidupan masing-masing barangkali. Dan kami percaya juga ada penglibatan agensi keselamatan dalam sama mengawal selia memastikan keselamatan. Bagaimana tuan? InsyaAllah yang akan turut terlibat akan seperti Biro Kawalan Narkotik, Biro Mencegah Rasuah, Tentera Laut Diraja Brunei dan berkemungkinan pasukan polis Diraja Brunei. Alhamdulillah. Jadi semuanya sudah pun disediakan agar acara pada waktu itu berlangsung dengan sempurna, insyaAllah. Baik, ya. Jadi sekali lagi untuk mengetahui dan apa saja acara untuk Santai Pantai Muara 2025 ni, kita boleh menelusuri laman media sosial IG pantai-santai.bn. Satu lagi pertanyaan kepada Tuan Zona Kartuno ni. Itu terbanyak. Boleh peraturan nanti berkasut ke indahnya? Memandangkan main di pantai itu kan? Macam mana? Tidak bagaimana terhad. dari segi pakaian? Advisable, kami advise untuk menggunakan long pants lah. Gimana ya, main di kawasan pasir.
tidak terhad, boleh menggunakan kasut, akan tetapi will be a bit adalah berat sikit kalau menggunakan kasut. Jadi kami advise Ikut keselesaan masing-masing. dan memakai kaki, tidak pakai kasut. Macam orang tadi style main volleyball pantai. Lebih kurang macam betul. itu. Ada juga di air badminton ini actually rapid sport yang telah banyak di peringkat antarabangsa banyak sudah diperkenalkan. Jadi ada satu sama ada tidak menggunakan kasut ataupun berkaki ayam ataupun boleh juga menggunakan stokin. Stokin saja. Kalau mau mencabar pakai kasut. Yalah, ada rasa mencabar. Betul. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Azli bin Salim, Tuan Penghulu Mukim Zon 1 Kampung Air, juga merakamkan ucapan terima kasih kepada Presiden Persatuan Badminton Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Tuan Muhammad Zuno Kartuno Haji Ali, dan Yang Mulia Pengetua Dayang Nadirah binti Jambul. Terima kasih kesemuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.